Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okay, sekarang ni kita masuk tentang kaf yang bukan huruf jar. Wa ammal kafu ghairul jarrati fa naw'ani. Ada dua jenis. Kan kaf dulu kita belajar daripada awal dulu. Dia bagi dua. Satu kaf ni kan kaf yang jarrah. Jarrah. So fungsi dia menjarkan isim selepas dia. Satu lagi ghair jarrah. Tidak menjarkan. Lepas tu yang jarrah ni, kan hari tu kita bagi dua kan. Ada yang berbentuk harfun. Ada yang berbentuk ismun. So ismun ni dia sendiri, makna dia mislun. Kalau harf, makna dia seperti juga. Makna dia seperti misl, tapi dia bukan misl, makna saja. Harf, makna seperti kan. Sekarang ni ghairu jarrah ni. Bincang tentang ghairu jarrah. Dia kaf tapi bukan huruf jar. Ataupun bukan isim yang menjarkan. Ada dua jenis. Ada dua jenis. Satu dia dhamir. Mudmarun. Yang disembunyikan makna asal admara yang admara yudmiru idmaran, disembunyikan. Admara yudmiru. So isim maf'ul dia mudmar kan. Apa yang disembunyikan? Isim zahir dia. Isim zahir disembunyikan ganti dengan isim dhamir. Dhamir ni maknanya dia bukan zahir lah. So dia yang disembunyikan yang zahirnya. So diangkat pengganti dia. So maknanya ni gantilah. Macam anta. So ganti kepada body kita lah. Body yang orang di depan kita tu. Sebab tu dinamakan mudmar. So isim dhamir kaf kan. Macam darabtu ka. Aku memukul kamu. So ini nasab kan. So dia mansub. Mudmarun mansubun. Zahabtu bika. So aku pergi dengan kamu, membawa kamu. So ni bin huruf jar, kaf jadi majrur kan. So jar. So dhamir madmurun majrurun. Contohnya dia ambil yang mansub. Ma wadda'a surah wadduha tu. Ma wadda'aka rabbuka. Tuhan kamu tidak wadda'a meninggalkan kamu. Okay, yang ni biasalah. So makna kaf sini kaf bukan huruf jar kan. Bukan menjarkan isim. Yang kedua, jenis kaf yang bukan menjarkan ni ialah harfun maknan. Huruf yang mempunyai makna semata-mata. Makna ni makna yang semata-mata makna. Makna tak ada peranan lain selain daripada menunjukkan makna yang tertentu. Jadi makna dia, contohnya makna dia ialah makna khitab. Ka kan? Ka ke, ki ke, kuma ke. So ka yang ada ni adalah khitab. Menunjukkan ada orang saja di depan kita. Sebagai sama ada tambahan untuk menyatakan khitab. Jadi huruf yang semata-mata huruf ni, kaf yang semata-mata kaf ni, dia tak ada status i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. So maksud dia sini harful makna ni ialah harful khitab ni. So maknahu khitab saja. Makna harful khitab.
So dia tambahan je lah, tambahan just untuk menunjukkan makna khitab. So biasanya kaf yang makna khitab ni dia di-attachkan wahya al-lahiqah, wahya lahiqah, dia di-attachkan kepada isim isyarat. Lismi isyarati. Contohnya nahu zalika wa tilka kan. So asal isim isyaratnya ialah za. Kemudian plus li. Kemudian campur dengan ka. So asal isim isyaratnya za saja. Ni isim isyarat. Lam ni kita panggil lam bu'd untuk menunjukkan jauh. So kaf ni kita panggil kaf khitab. Tambahan saja zaidah untuk menyatakan khitab. Maknanya ada orang depan kita tu supaya memberi perhatian. So semasa eja alif tu dibuang. Jadi za tika. Setengah tu dia bubuh atas ni kan. Zalika gitu kan. Untuk menunjukkan ada alif. Sama juga dengan tilka. Tilka. Wali dhamiril munfasil al-mansub. So berapa dengan? Ni termasuklah zalika, tilka, zalikuma, kafu. Zalikum. So kaf. So satu, semua isim isyarat yang ada kaf. So yang kedua, so lahiqah dia attach kepada li dhamiril munfasil. Dhamir munfasil al-mansubi. So iyyaka. Perkataan iya ni kita panggil dhamir munfasil. Darabtuka. Aku memukul kamu. So kalau sambung jadi darabtuka. Ini dhamir kita panggil dhamir muttasil. Mansub sebab dia maf'ulun bih. Dhamir muttasil mansub. Kalau kita nak letak depan belakang dia ni, yang letak belakang, semana kita telah tak boleh sebab dia muttasil. So kalau kita nak letak belakang ni tak boleh kita sambung ka ni dengan dia. Bubuh ka situ tak boleh kan? So kita kena separatekan dia. So separatekan dia tu kena guna munfasil lah. Munfasil makna terpisah. Jadi yang dibenarkan ialah guna iya. So iya ni dah jadi domain. Dia dinasabkan. Jadi plus ka tadi. So ka ni bukan ka ni. Ka ni maf'ulun bih. Ka ni diganti dengan iya. So yang ni ka ni hanya khitab saja. Hanya berperan sebagai khitab sahaja. Jadi sebab tu dia boleh ubah iyyaka, iyyakuma, iyyakum. Khitab berapa orang ada depan kita tu kalau ramai-ramai kum iyyaka. Dan sebagainya kan? Wa nahwuhuma semualah iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyakunna. Iya kunna. Hadza huwa sahih. Ini pendapat yang betul. Sebab apa? Sebab apa kita kata ka tu? Iya ni. Plus ka. Kenapa tak boleh kita kata dia tu isim? Kenapa kita kata dia tu harf? Harf pula kita kata harf yang tiada status i'rab. Mana dia hanya duduk aksesori aja duduk situ, tambahan. Sebab tu kita kata la mahala lahu minal i'rab. Tak ada status i'rab. Maknanya kita tak kata dia ni maf'ulun bih ke, tak boleh kita kata dia maf'ulun bih, tak boleh kita kata dia majrur, tak boleh kita kata dia marfu',
Dia tak ada status i'rab. Just accessory je masuk situ. Kenapa? Sebab tu dia kata wahwa sahih. Pendapat ni betul pasal apa? Kalau i'rab dia mesti rafa', nasab, jar kan? So rafa' nasab jar ni hanya digunakan untuk isim. Okey, dalam kita duk tengok belajar-belajar, dhamir rafa' hantar je. Ada tak dalam bahasa Arab dhamir rafa' tu ka? So anta zaidun. You are Zaid. Ada tak kita kata ka zaidun? Tak boleh kan? Jadi ka ni tak wujud dalam bahasa Arab. Dia hanya sebagai dhamir marfu'. Satu, so rafa' sudah tertolak. Baik, kalau nasab. Sekarang ni kita dah nasabkan iya. So iya ni dinasabkan oleh darabtu. So iyaka kita kata iyaka darabtu. Asalnya darabtu iyaka. So kita nak tahqiq tetap depan. So, iyaka darabtu. Iyaka na'budu. Darabtu iyaka. So sekarang ni iyaka ni maf'ulun bih. So mana boleh maf'ulun bih kemudian maf'ulun bih dalam kalimah yang sama. Satu aja maf'ulun bih. Jadi mana amil dia kalau kita kata dia maf'ulun bih? Mana amil dia? Amil dia tak ada. Iya ni bukan menasabkan ka. Paling-paling tinggi kita boleh kata ni mudhafu ilaih. So mana tak mungkin, nasab pun tak mungkin sebab amil dia tak ada situ. Sekarang ni tinggal lagi jar. Iyyaka, iya plus ka. Okey, iyyaka. Ini mudhaf, ini mudhafu ilaih. Iya, ini ka, ini mudhafu ilaih kan? Dan tadi kita kata iya ni ganti ka kan? Iya ni dah ganti darabtuka. Aku telah memukul kamu. So iya ni sebenarnya isim dhamir. Ini isim dhamir. So dhamir dia paling tinggi makrifah. So benda yang boleh idhafah sebab tujuan idhafah ialah untuk taksis. Biasanya taksis ni kena nakirah. Macam Ibnu. Kita tak tahu Ibnu siapa. So kita idhafahlah kepada Zaid. Ibnu Zaid. Maknanya yang belah sini ni nak kena dia kurang dia punya makrifah. Barulah boleh diidhafah untuk menghasilkan ta'rif, menghasilkan taksis, mengurangkan sedikit keumuman kan. Sedangkan dhamir iya ni dia dah tinggi dah. Dia dah makrifah paling tinggi dah. So tak boleh lagi dia diidhafahkan. So mana-mana dhamir mana boleh kita kata ka Zaidin, hu Zaidin. Boleh tak? Hu ar-rajul. Ataupun huwa ar-rajuli. Huwa ar-rajuli. Ini mudhafu ilaih. Tak boleh kan? Dia kena huwa ar-rajulu. Dia adalah seorang lelaki. So huwa ar-rajuli orang tak baca sebab ni sudah makrifah sudah tinggi, dia tak boleh jadi mudhaf. So mudhaf ni kena menghampiri nakirah. Sebab itulah ka di sini tidak boleh tidak boleh menjadi mudhafu ilaih. Kerana di sini iya ni sudah dhamir. Jadi kaf tak mungkin isim lah. Dia hanyalah berfungsi sebagai sebab ia ni kan dia tak boleh diidhafahkan kan. Dia tak mungkin boleh diidhafahkan sebab dia dhamir. So tak mungkinlah dia boleh idhafah kepada kaf. So kaf ni hanya mampu jadi aksesori ajalah. Aksesori. So aksesori dia hanyalah kita panggil kaf kitab ajalah. Kaf kitab. Dan juga satu lagi kaf kitab ni masuk kepada wahya al-lahiqah li ba'dil asma'il af'al. Setengah-setengah isim fi'il. Kita ada fi'il, kita ada kalimah kan. So kalimah
Terbagi juga kalau dari sudut fi'il, kita ada fi'il asli lah. Satu lagi kita panggil isim fi'il. Kalimah fi'il asli. Kalau fi'il terbagi berdua, fi'il asli dan satu lagi isim fi'il. So fi'il asli tu fi'il lah. Yang isim fi'il dia tak boleh ditasrifkan apa. So kita panggil isim fi'il. Kalau yang ni boleh tasrif kan. Darabu apa semua, idrib, la tadrib. Yang ni dia ada satu body je. Satu body ni kita panggil isim fi'il. Dan kadang-kadang isim fi'il ni boleh di-attachkan ka. So dia kata dia masuk kepada setengah-setengah isim fi'il. Li ba'di asma'id af'al. Contohnya hayya halaka. Hayya halaka. Dan juga hayya laka maknanya marilah. Hayya akbil. Hayya 'alas salah tu kan. Kemudian ruwaidaka. Ruwaidaka artinya marilah slow-slow. Makna dia amhil. Yang ni makna amhil. Boleh makna amhil, boleh makna utruk. Tinggalkan. Biarkan. Wan naja'aka. Wan naja'aka. So naja'aka makna dia unju. Fi'ama. Unju. Selamatkan diri kamu. Naja yanju. Naja yanju. Fi'ama dia unju. Nak buat unju boleh, nak buat wan naja'aka pun boleh. Okey, sekarang kita bincang hayya alaka dulu. So spelling dia banyak. Asalnya dia hayya plus hala. Hayya hala. Kemudian digabungkan dua ni macam khamsata asyara. Asalnya khamsatun wa asyarun. So bila buang dua-dua ni bila digabungkan, buang waw jadi hayya hala. Hayya hala. Setengah-setengah spelling hayya hal. Mati. Setengah-setengah spelling hayya halan. Setengah-setengah spelling hayyala. So sebab dia mabni kan. Ini mabni kan atas ni. Khamsata asyara. Mabni kan? Khamsata asyara. So mabni. So sebab itulah ni mabni juga. Ni mabni ala sukun. Sebab asal mabni itu sukun. So dia bacalah hayya hala. Kalau baca hayya hala ni kerana tiru kepada khamsata asyara. Bentuk dua murakkab ni bila digabung kan. Satu lagi hayyala ni kan. Ni kita baca hayyala pasal apa? Sebab asal wakaf. Asal bila wakafnya dengan alif. Macam ana rajulun. Sebenarnya kita baca ana rajulun tu kita wakaf sebenarnya. Ana rajulun kalau baca panjang. Tapi kalau baca wasal ana rajulun. Ana rajulun. So Arab bila wakaf saya baca alif. Ni wakaf dengan alif. Kerana ikut ana. So ana rajulun. Kalau wasal barulah ana rajulun. Macam ni wasal lah. Atas ni. Hayya hala gitu. So maknanya Arab dua kan untuk wakaf. Satu dia pakai ha saktah. Macam kitabiyah. Kitabun. So kita nak wakaf kitabiyah. Pakai ha mati kan. Kitabiyah. Dan boleh juga pakai alif. Wakaf. Satu lagi ejaan dia ni halan kan. Hayya halan. Hayya halan ni nun ni sama dengan hayya halan.
Tanwin lah tu, nun tanwin. Sama dengan hayya lan. Ini nakirah lah kan? Ini untuk tangkir lah. Untuk tangkir. Menakirahkan. Macam sah, sahim. Sah. Isim kita belajar dulu. Isim apa kan? Isim fi'il sah. So, kalau dia jadi nakirah, jadi sahim. Sibawaihi. Satu lagi, ejaan dia hayyahal. Hayyah la. So, ha tu dimatikan. Ha dimatikan. Sebab apa? Sebab Arab kan, dia kalau berturut-turut mari harakat ni, dia tak berapa gemar. So, harakat kita ni, lebih 3 ni kan. Berturut-turut tu, banyak sangat. So, kalau banyak sangat, dia matikan. Jadi, hayyahal. Hayyah la. Itu dari segi ejaan lah. So, nanti kalau jumpa-jumpa, kemudian yang ni habis selesai, hayya, kemudian dia masukkan kaf, betul kan? Kemudian ruwai daka. Itu sama juga dengan hayya tadi. Penggunaan dia boleh pakai ala, dan boleh pakai bi, boleh pakai satu lagi, boleh pakai ila. Contohnya pakai ala. Marilah kepada seseorang kan macamnya. Asri' lah. Bersegeralah. Satu lagi mana dia, marilah. Aqbil. Satu lagi mana dia? I'ti. Bring. Contohnya ayat, iza ada hadis sebut. Iza zukira. Tengok sini. Iza zukira as-salihuna fahayya hala. Yasin kata kan? Fahayya hala bi Umar. So bila disebut tentang orang saleh, maka situ maknanya asri'u lah. Maka adalah kamu bersegera menyebut nama Umar. Maknanya kamu kena ingat ke Sayyidina Umar. Dan idza zukira as-salihun fahayya hala bi Umar. Hendaklah bersegera kamu mengingati Umar. Idza zukira as-salihun fahayya ala Umar, maknanya aqbilu ala zikri Umar. Hendaklah kamu bersegera menyebut nama Umar. Sama dengan hayya alal falah. Guna ala sini. Tadi guna bi kan? So guna ala hayya alal falah. Halummu ilal faus. Bersegeralah kamu kepada kejayaan. Ada yang penggunaan dia secara langsung. Muta'addi binafsihi. Muta'addi binafsihi. So boleh terus hayya hala ni. Hayya hala ni terus kepada maf'ul bih. Hayya ala as-sarid. Sarida. Buat mari iti, bring. Iti datangkan as-sarida. Sarid mana sarid? Bubur yang bubur tu masukkan roti dalam tu kan, panggil sarid. So tigalah penggunaan dia. Hayya alal khair. Hayya alal khair. Mana akbil ala al-khair. Bersegeralah, datanglah kepada kebaikan. Okey, sekarang ini sebab apa? Sebab apa kaf ni kita kata dia bukan isim. Bukan isim. Kita kata harfu khitab. Yang ni untuk hayya alaka dengan ruwaidaka. Hayya alaka ni pun isim. Isim fi'il. Ini pun isim fi'il. Sebab isim fi'il dia tidak boleh menjadi mudhaf. Dia tidak diidhafah kepada apa-apa. Nama lagi fi'il. Fi'il mana ada idhafah. Isim fa'il contohnya kita buat. Ha saja kan. Kita jumpa banyak dalam literature kalau mula ayat dia kata ha saja. Ha mana kus. Ambil ni. Ambil ni sebagai contoh. Hal misalan. Ambil ni sebagai contoh. Misalan. Kus hadha misalan. Kus misalan.
tanawal, hisalan. So ha saja tu kan. So ha ni kadang-kadang dimasukkan haka. Masuk ka. Kaf kita. Mana kita tahu dia ni ha kita? Sebab asal ha ni, kerana ka ni asalnya hamzah. Ha-a. Orang Arab boleh baca ha-a. Hamzah. Ha-i. So sama juga orang Arab baca ha-ka. Ha-ki. Jadi kaf ni ganti hamzah. Hamzah ni harf. So kadang-kadang masuk dua-dua. Ha-aka. So ni tahqiq. Dua. Taukid. Nah, ini bukti ni isim fi'il. Isim fi'il. Ini membuktikan bahawa kaf adalah harf khitab, bukannya isim. Baik, wan naja'aka. Wan naja'aka. Wan naja'aka. So ada alif lam tu. Al plus naja' a plus ka. Naja'. Naja' kejayaan kamu kan? So alif lam. Ada alif lam. Kalau kita nak kata mudhaf alif lam, mana boleh ada idhafah lagi kan? Alif lam kalau nak kena ada idhafah lagi. Kan syarat idhafah ni alif lam mesti tak ada lah. So kaf ni layak di sini kedudukan hanya boleh jadi mudhaf ilaih yang paling tinggi. Jadi struktur tu tak betul dah kalau kita nak katakan dia ni isim yang diidhafahkan. Kerana wujudnya alif lam. So paling tinggi kita boleh kata dia ni kaf. Kaf kita je. Habis. 3 tu kan. Okay, sekarang ni cuba tengok. Wali ara'aita. Kaf masuk kepada isim isyarat. Kaf masuk kepada dhamir munfasil. Contohnya iya, iyaka, iyakuma. Kaf masuk kepada isim fa'il. Isim fa'il yang ketiga. So isim fa'il itu beberapa lah. Contohnya hayalaka, ruwaidaka, wan naja'aka. Yang ketiga, yang keempat. So kaf juga boleh masuk, kaf yang berfungsi sebagai khitab, masuk kepada ara'aita. Lafaz ara'aita. Banyak dalam Quran kan, ara'aita alladhi yukadzibu biddin. So ara'aita yang makna dia akhbirni. Bukan lagi makna melihat dengan basar. Bukan makna melihat dengan basar atau melihat dengan mata hati. Absartu. Absarta. Tapi makna dia ni beritahu kami. Akhbirni, beritahu aku, beritahu kami. Tell me. So qala dalam Quran ada. Qala ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya. Tengok Jalalain kan dengan jinahu kan. So dia kata ara'aitaka. Setengah kira baca ara'aituka kan. So akhbirni. Hadha alladhi karramta. Ay hadha alladhi faddalta alayya bil amri bis sujud. Memberitahu dia kata hak ni Adam ni. Hadha alladhi Adam ni yang kamu telah muliakan dia mengatasi aku dengan sebab aku kena sujud kepada dia. Cuba beritahu aku. Ana khairum minhu. Sedangkan aku wa ana khairum minhu. Ya Allah Tuhan, mu beritahu aku. Mu lebihkan dia sedangkan wa ana khairum minhu. Aku lebih bagus daripada dia, lebih baik daripada dia sebab khalaqtani min narin kan. Wa khalaqtahu min tin. Qul ara'aita hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna. Ni bagaimana yang ana khairun minhu khalaqtani min nar. Tambah dia ya kan. So sini la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. So kalau kamu lewatkan aku sehingga hari kiamat, mengazab aku, so aku akan cabut semua. La ahtanikanna zuriat dia, melainkan sedikit. Dengan cara menipu mereka. So ara'aita sini mana akhbirni. Okey, persoalan sekarang ni ialah macam mana kita nak i'rab?
Ara'aita, ta tu kamu, kaf tu kamu, dua-dua kamu. So salah satu i'rabnya kita kata ta tu ara'aita tu kan. Ara'aita plus ka. So ta tu fa'il. Khalaslah. Fatta'u fa'ilun. Kaf. Kaf kita kata harfu kitab. Wal kafu harfu khitabin. Aksesori saya. Hadha huwa i'rab ni i'rab jumhur. Hadha huwa was-sahih. Nah, inilah pendapat Sibawayh. So kalau dia aksesori saja, so dia tak ada status i'rab lah. So kita tak kata dia jar ke, kita tak kata dia majrur ke, kita tak kata dia nasab ke, tak kata kan. So dia la mahala lahu minal i'rab. Sebab tu di bawah ni dia kata fal kafu fi zalika harfu khitabin la mawdi'a lahu. La mawdi'a lahu dia la mahala lahu minal i'rab. Inilah pendapat Sibawayh wa was-sahih. Sama ya sini wa huwa qaulu Sibawayhi. Okay, i'rab orang lain lagi farra wa aksuhu sebaliknya. Lawan kepada yang di-i'rabkan oleh Sibawayh itu ialah farra. Ara'aita ka. So dia kata ta ialah wa ta'u harfu khitabin. Terbalik. Ta ni khitab. Kaf fa'il. Sebab apa dia kata ta ni khitab? Sebab dia ikutlah ikut sebab ta ni dia kekal. Tak ada ara'aitum, ara'aiti, ara'aituma, berapa fa'il dia pun kan dia tetap ta saja. Sedangkan fa'il berubah. Ikut bilangan. Ikut muannah muzakkar. Sini dia berubah ni. Ka, kuma, kum, kunna boleh berubah. Jadi yang boleh berubah itulah adalah bagi dia adalah isim. Adalah fa'il. So wal kafu fa'ilun. Sebab liqauniha kana kaf al mutabaqata. Mutabaqah ataupun mutabiqah boleh baca. Kalau masdar kita baca masdar mutabaqah. Kalau baca isim fa'il mutabiqata. Okay, liqauniha al mutabiqata kerana dia sesuai dengan kerana dia ikut tadi yang ikut jumlah ikut adat ka kan ka kuma kum kunna tadi kan lil musna ilai zahaba zaidun mana musna ilai ni musna kan so zaid musna ilaihi. Ini kalau nama dia kalau kita guna penyandaran isnad. Kalau kita guna ini kita panggil fi'il. Ini kita panggil fa'il. Kalau kita guna hukum mana zahaba zaidun. Mana yang kena hukum, mana yang dihukum, mana yang kena hukum. Yang ni mahkum bihi kan? Dihukum dengan dia. Yang ni mahkum alaihi. Istilah ajalah. Kan istilah. Dia tak nak kalau kita guna isnad musnad ini dia lebih umum. Kalau guna mubtada khabar tu terpaksa kena bagi jumlah ismiyah, jumlah khabariyah pula kan? Jumlah kalau kita guna jumlah ini fi'il. Kalau kita kata jumlah kan dia khusus pula. Khusus ini fa'il, ini fi'il. Ini fi'il, ini fa'il. Kalau guna depan kita tukar Zaidun, Zahaba. So ini mubtada, ini khabar. Ini khusus kan? Tapi kalau kita guna istilah umum isnad. So kita tukar sama ada kita guna Zahaba Zaidun ke Zaidun Zahaba ke, still kita boleh guna musnad dengan musnad ilai. Musnad ilai. Okay, kalau Zaidun Zahaba. Mana musnad? Ini musnad ilaih kan? Yang ini musnad. Musnad. Musnad mana yang disandarkan. Zaid tu benda yang kita nak cerita tentang dia.
Ceritanya kita panggil musnad. Tak kira duduk depan kau belakang. So sekarang ini musnad. Ara'aita. Ara'aita. So sini ada fa'il. Ra'a ni fa'il. Nak kepada fa'il. So fa'il itu kan boleh berubah. Zahaba rajulun. Zahaba rajulani. Zahaba rijalun. Berubah kan? Adat dia tu boleh berubah kan? Kalau mu'annas tu zahabat imra'atun. Imra'atani. An-nisa. Berubah. Sefa'il berubah. So dia kena ikut mutabaqah. Sama juga ka tadi. Ara'aita ka. So ka. Kalau kita kadang dia baca kuma. Kadang dia baca ki. Kadang dia baca kum. Kadang dia baca kunna. So boleh berubah kan? So sebab tu dia kata mutabaqah dengan musnad. Liqauniha al-mutabiqah ataupun mutabaqah lil musnad ilaihi. So manakala Zaid ni kita musnad ilaihi. So kita tukar sini ka, kuma, kum, kunna. Tapi pendapat dia ni ditolak. Wa yarudduhu sihhatul istighnani anil kaf. Kan kita tengok ayat Al-Quran ara'aita saja. Tengok ara'aita akhbirni. Ara'aita akhbirni saja. So mana ada ka, tak ada ka. Sedangkan fa'il tu dia umdah. Dia pokok, dia tak boleh dihazafkan. Kalau kamu kata kaf tu sebagai fa'il, so kamu terpaksa mengatakan kaf dihazafkan. Mana boleh fa'il dihazafkan? Kalau maf'ulun bih tu biasalah kita hazafkan dia. Sebab dia Allah. Wa yarudduhu ditolak pendapat dia tadi kerana sahnya bebas daripada kaf. Mana ara'aita tu boleh bebas daripada kaf. Dan yang satu lagi wa annaha lam taqa'. Kaf tu sekali-kali tidak boleh jadi marfu'. Lam taqa' qattu marfu'atan. Kaf ni mana boleh jadi rafu'? Fa'il ke apa hukum fa'il? Hukum fa'il ialah marfu'. So marfu' hanya boleh hantar saja. Mana boleh kaf tu marfu'? Kaf ni ialah dhamir sama ada dhamir nasab ataupun dhamir jar, majrur. Okay, cuba tengok pandangan Kisai pula. Wa qala al-Kisai ara'aitaka. Dia kata ta fa'il. Ini fa'il. Samalah dengan si bawah tadi. Wa ta'u fa'ilun. Tapi kaf ni dia kata maf'ulun bih. Kaf maf'ulun bih. Wal kafu maf'ulun. So apa problem? Apa problem kalau kita kata maf'ulun bih? Wa yalzamuhu. Jadi wajiblah pula. Lazimlah. Dengan sebab dia kata maf'ulun bih ni akan jadi an yasihha iktisaru ala al-mansubi. Berkenaan dengan ara'aita kan? Ara'aitaka. So dia boleh bermakna akhbirni. Akhbirni. So maknanya sini ni kan adakah kan? Ni adakah ra'ai wa'aita. Kemudian ada ka sini. So hamzah ni hamzah istifham, tanya. Tapi untuk ingkari lah. Ingkari. Maknanya bukan untuk tanya, nak mengingkari. Mu tak tengok ke benda tu? Mu tak tengok ke benda tu? Kalau ingkari, ra'aitan ni ru'yah kan maksudnya dia? Lihat. Ka tu yang sebelum ni kita kata ka sini ialah bukan makna kamu. Ka ni untuk khitab saja. Maksudnya dia bukan isim, tapi dia harf untuk aksesori saja. Ini yang sebelum ni yang Ibn Hisham sebut,
Dan jumhur pun kata, ya ini adalah kaf ni kaf aksesori harfi yang ditambah sahaja, walaupun ada makna khitab situ, makna kamu, tapi dia bukan isim bermakna kamu. So dia boleh bermakna akhbirni, ataupun dia boleh bermakna alimta lah. So, alimta, adakah kamu tahu? So kalau kita kata akhbirni, artinya ru'yah kan? Ru'yah tu dah hilang lah, insilah. Hilang makna tengok, makna dia sekarang ni, beritahu aku tentang perkara-perkara yang nak disebutkan sekarang ni. So jumhur kata i'rab dia kaf ni kaf khitab, maknanya la mahala laha minal i'rab. Tak ada fungsi i'rab, just untuk aksesori aja. Tapi Kisai, waqala al-Kisai, ta di situ dia kata ta tu fa'il. Ta ra'aita ni, ta tu fa'il. Kaf tu maf'ulun bih. Wal kafu maf'ulun. Terbaliklah. So ra'aitaka. So ta tu fa'il. Kamu. Kaf tu dia kata maf'ulun bih. Sebab kita kata kalau alimta kan. Alimta jadi alimtaka, jadi kan alimtaka. Contohnya Zaidan ma sana'a. Adakah kamu tahu? Adakah kamu tahu bahawa Zaid apa yang dia buat? Ma sana'a. Sebab alimta ni, kalau kita tahu alimta, so dia nak dua maf'ul kan? Alimtu Zaidan qa'iman. Aku mengetahui Zaid berdiri. So ini maf'ul yang pertama. Ini maf'ul yang kedua. So kalau kita kata kaf ni maf'ul pertama. Kaf ni maf'ul pertama. So kaf mana tu ya? Kaf ni maf'ul pertama. So maf'ul kedua dia mana? So wa yazamu an yasihha ikhtisaru 'ala al-mansub fi nahwi ara'aitaka Zaidan ma sana'a. So ayat yang macam ni kan, ara'aitaka Zaidan ma sana'a. Sekarang ni kaf ni kita kata maf'ul yang pertama. Jadi sudah tentulah maf'ul kedua itu ialah Zaid kan. Sebagaimana pula dengan ayat ni, ma sana'a. Nak letak mana? Sedangkan ayat yang jenis ara'aitaka ni, dia biasanya selepas dia ni mesti ada soalan. Sebab dia nak tanya kan, apa pendapat kamu tentang dia ni. Apa pendapat kamu tentang dia ni? Apa yang dia buat? Apa yang kan? Sebenarnya apa pendapat kamu tentang Zaid? Apa yang dia sedang buat tu? Biasanya ada ayat soalan. So selepas ni ada soalan. So ayat soalan tu berfungsi sebagai apa? Kamu dah kata ini ayat yang pertama, ini maf'ulun bih. Yang ni maf'ul yang kedua. Yang ni ayat ini nak kata apa? Nak kata hal ke nak kata apa? Kan? So kalau kamu kata begitu, buktinya ada dua sajalah maf'ulun bih. Satu sini, satu sini. Yang ni seolah-olah kamu biarkan dia. Sebab dia kata wa yalzamuhu, lazimlah di sini, sahlah kamu menghadkan kepada mansub ni sahaja. Ni mansub. Dia nak kata mansub sini ialah Zaid sahaja. Sedangkan Zaid ni ada keterangan mengenai dia kan. Zaidan ma sana'a. So kamu khususkan sini saja, sampai sini aja. Ikhtisar maknanya kamu hadkan Zaid sahaja. Li'annahu maf'ulus sani. Kerana Zaid ni maf'ul yang kedua. Selepas maf'ul yang kedua tu tak ada dah maf'ul ketiga keempat, sebab alimta ni, makna alimta ni hanya perlu pada dua maf'ul saja, bukan tiga.
Boleh kalau kita hadkan sini saja. Dengan syarat ada petunjuk-petunjuk. Ada faedah. Boleh. Tapi dalam keadaan tak ada petunjuk, tak ada petunjuk. Kan? Lakin al-faidata la tatimmu. So kalau kita berhenti sini saja, so sedangkan kita nak soal apa yang dia buat. Jadi soalan ma sana'an ni tak wujud lah pula. So lakin al-faedah la tatimmu. So bila kita berhenti sini saja, tak ada memberi apa-apa faedah. Faedah tu tidak sempurna. Indahu maknanya ketika berhenti di sini saja. So indah Zaidan. So fala yajuzul ikhtisar. So tak boleh kita khususkan ataupun berhenti di sini saja. Hadkan sampai Zaid saja. Ini di antara keburukan mengatakan kaf tu kaf maf'ulun bih. Baik, dia iskal balik. Dia kata ada dalam kalam Arab, yang dalam Quran, yang hanya menghadkan kepada maf'ul yang pertama saja, maf'ul kedua, yang ma sana'a ni tak disebut. Contohnya ayat ara'aitaka kan? Ara'aitaka hadzal ladzi. So hadzal ladzi ni kan satu kita panggil satu ungkapan yang satu aja, sebab ini hanya yang ni keterangan kepada yang ni aja kan. Bukannya haza maf'ul yang pertama, alladzi maf'ul yang kedua, bukan kan. Ini satu rangkap aja ni. Hadzal ladzi karramta. Artinya kita ada dua benda aja. Benda yang pertama maf'ul ka. Maf'ul yang kedua hadzal ladzi karramta alayya. So yang ketiga ni tak ada. Mahzuf. So soalannya boleh lah. Sedangkan ayat Al-Quran di sini, kan kita kata kalau ada ara'aita nak kena ada soalan sini. Penghujung dia, kalau sebut maf'ul yang pertama, maf'ul yang kedua tu biasanya soalan. So biasanya Al-Quran dia, kalau dah faham tu dia dah hazaf. Kalau dia fahami daripada konteks, dia hazaf. Jadi soalan dia tu, yang kita minta nak beritahu ni, soalan tu dah dihazafkan kerana jawapan tu seolah-olah dah ada. So apa pandangan kamu tentang yang ni? Hadzal, beritahu aku. Beritahu aku tu adakah kamu tahu? Ataupun beritahu aku. Hadzal ladzi karramta alayya. Ini yang Adam ni yang kamu muliakan kepada aku ni. Lebih memuliakan daripada aku. Yang kamu muliakan lebih daripada aku. Kan kamu dah tahu dia ni kan diciptakan daripada, mu sendiri beritahu dia diciptakan daripada tanah, aku diciptakan dari api dan api lebih mulia. Jadi maf'ul dia tu, maf'ul makna ayat bentuk soalan tu dah dihazafkan, sudah dipahami. So ayat dia lima karramtahu. So kenapa kamu kan beritahu aku Nabi Adam ni lima karramtahu alayya. Kenapa kamu muliakan dia melebihi aku, sedangkan aku lebih baik daripada dia. Wa ana khairum minhu. Jadi maksudnya tertolaklah pendapat Kisai yang mengatakan bahawa kaf itu maf'ulun bih. So, nanti anda cuba tengok sebab ara'aita ni dia perbahasan dia panjanglah dalam kitab-kitab nahwu. Ara'aitaka ni sebab kebanyakan ahli nahwu kata akhbirni kan. Sedangkan akhbirni ni dia pakai an, tentang. Kemudian dia pakai bi ataupun bi, akhbirni bi something, akhbara bi kan, akhbara an. So, sedangkan kita kata sini ara'aitaka Zaidan. So siapa yang mau menasabkan dia? Kalau kita pakai makna akhbirni. Sedangkan kalau pakai an tu dia bagi bawah. Kemudian akhbirni ni bukan jenis yang dihazaf, boleh dihazafkan huruf jar, dengan sebab hazaf huruf jar kita mengajikan boleh jadi nasab. So dia bukan jenis macam tu, sebab itu benda samai. So akhbarni ni bukan termasuk yang boleh dihazafkan an yang menyebabkan baca dengan baik atas. So salah satu jawapan yang diberikan oleh Damam ini sebab ni mana akhbara kan.
So akhbirni khabara lah. Khabara Zaidin. Yang ni ada sebab kalau kita hazafkan mudhaf, ini sama'i. Ini bukan sama'i. Hazaf mudhaf boleh ganti dengan mudhaf ilaih. Ini khabara jadi Zaidan. Ganti dia. Okay, selesai yang tu. Kemudian dia kata kaf ni juga, selain daripada ditambah kepada ara'aita ni, plus ka ni kan. So ka khitab tambah kepada ara'aita. Ada tak fi'il-fi'il lain yang tambah ka khitab? Waqatul haku. So kadang-kadang di-attachkan. Bukan. Lahiqah. Waqat lahiqah yalhaku. Talhaku. Kadang-kadang kaf itu attach kepada alfazan ukhara. Kadang-kadang attach kepada lafaz yang lain. Tapi ini syaz lah. Syuzuzan. Jarang berlaku macam ni. Contohnya, dia attach dengan perkataan bala. Jadi baca balaka. Bala ni ya kan? So kaf tu attach je. Ya, bukan ya kamu. Kalla, tidak sekali-kali kan? Baca kallaka. Wa huwa qalilun. Sehingga kan Abu Ali Farsi dalam mengi'rabkan syair ni, dia guna ni. Dia guna kaedah ni. Makna hasib tuka ni kan? Hasib tuka. So kaf ni, dia kata kaf ni khitab. Sebab bagi dia hasib tu ni sama dengan ara'aita. Boleh dimasukkan gitu. So wa hamala Ali ala dhalika al-Farsiyu. Al-Farsiyu. Abu Ali Farsi guna attach kepada lafaz yang lain. Kan? Ala dhalika qawlahu, kata-kata penyair, lisanus su, kata-kata yang teruk, tuhdiha, yang kamu hadiahkan kepada kami, hadiahkan kepada kami, wahinta, dan kamu mati. Ini doa dia lah. Ini waw ni waw isti'nah. So semoga kamu mati. Wahinta. So aku rasa lah, wa ma hasibtuka, tidaklah aku rasa kamu ni, melainkan kamu ni mati. Maknanya sini, kamu dekat nak, aku rasa lah kamu dekat dah nak mati. Kan? Di mana? Aku rasa kamu tidak mati dalam waktu yang terdekat maksudnya. Wa ma hasibtuka an tahina. Aku rasa kamu belum lagi mati. Maknanya dalam masa waktu terdekat kamu tak mati. Cuma doa aku ni kamu akan mati. Antahina. Tahina. Hana yahinu. Dua makna dia, satu makna dekat kan biasa kita guna untuk makna dekat. Dia juga boleh digunakan makna mati. So sebab apa Abu Ali Farsi kata kaf ni khitab? Sebab hasibta ni kan, hasibtu, hasibta, hasibah ni dia masuk kepada mubtada khabar. Misalnya Zaidun, contohnya kita kata Zaidun qaimun. So kita pun masuk hasibtu. I think Zaidan qaiman. So aku rasa Zaid berdiri. Baik, kalau yang ni kaf tu jadi anta kan? Anta. Ni antahina.
tahina. Nah, alif tu untuk ni je lah. Untuk syair tu. Asalnya antahina je lah. Antahina. So, antahina kan? Seolah-olah kita kata anta halakun. Kamu kebinasaan. Sepatutnya sebut anta halikun kan? Kamu mati. Bukan yang kamu kematian. So, khabar ni sepatutnya bentuk yang boleh cerita. Bukannya dia satu tasawur. Ni anta halakun. Orang tak kata anta halakun. Ini jadi masdar pula. Kamu keadilan. Ataupun kamu adil ke kamu keadilan. Kamu adil. Walaupun kita kata anta adlun, setengah-setengah kadang-kadang Arab sebut guna maf'ul, guna masdar, tapi semua takwil bukan adlun. Ini hanya untuk takkid aja. Untuk mubalaghah aja. Sebenarnya anta adilun. So sebenarnya tak boleh khabar tu guna masdar kepada zat. Ni zat kan? So zat nak kena sifat lah. Khabar dia tu nak kena bentuk sifat. Bukan bentuk tasawur. Kena musta'ah. Kena isim mustaq, bukan masdar. So antahina ni jadi takwil masdar kan? Sebab itulah kita nak lari daripada jadi sini antahina tu, kita tak kata ini sebagai isim. Kita kata dia sebagai khitab saja. Kalau kita kata dia isim, so akan jadi macam ni lah. Hanta halakun. Jadi li'alla, sebab apa kita takwil dia tu, ka tu sebagai khitab, supaya tidak lazim di situ berlaku ikhbar, mengkhabarkan. Maknanya dia jadi khabar kan? So anta, khabar dia ialah, khabar dia sepatutnya mustaq lah. Al-ikhbar an ismi ain. Ni ain. Khabar dengan masdar. Dengan halak. Mana boleh kan? Tak boleh. So isim ain yang dimaksud itu ialah apa yang disebut oleh kaf tu. Kaf tu makna anta. So anta ni maknanya orang lah. So orang tu zat. Masdar sini masdar muawwal situ kan. Am plus fi'il selepas dia. Tapi ada i'rab lain kata Ibnu Hisham. Kila, ada juga orang kata yahtamilu, kemungkinan makna dia membawa yahtamilu qawnu an wasilatiha. So an plus tahina tadi kan? Tahina. Ini kita panggil penyambung kepada an, ini kita panggil sila. So an kemungkinan, kau tak payah terjemah, kemungkinan an dan silah dia, yakni fi'il dia tadi, jadi badal. Badal kepada kaf. Ni jadi badal kepada kaf. Ni kaf kan? Ni kita panggil mubdal minhu. Yakni badal. Maknanya kaf ni juga maksud dianya matilah. Kamu mati maksudnya. Kematian kamu maksud dia. Kamu mati. Kamu tu maksudnya kematian kamu. Jadi seolah-olah ini satu je lah. Sama ada kita nak pakai ka atau nak pakai antahina. So kalau kita kata gini, hanya ada satu sajalah maf'ul bih. Sedangkan hasibah ni kena nak kepada dua maf'ul kan. So boleh ke tak hanya sebut satu maf'ul bih sahaja dalam fi'il af'alul qulub, zanna apa semua tu kan? Boleh tak? So wayah talimu qanun wasilah. Jadi kalau macam tu dia kata boleh sebab badal dengan mubdal minhu tu jadi sadda masaddal maf'ulain. Dia satu tapi seolah-olah dia dua. Sadda mengambil tempatlah. Sadda masaddal dia mengambil tempat maf'ul, dua maf'ul bih. Maf'ul laini. Samalah seperti qiraat Hamzah. Ka qiraati Hamzata wala, asalnya wala yahsabannal ladzi. Tengok kalau baca wala yahsabannal ladzi, so fa'il dia yang ni fa'il.
wala tahsabanna. So kalau kita baca tahsaba dengan tahsaba, so fa'il adalah ni. So dia perlukan kepada maf'ulun bih. Maf'ul, dua maf'ul. Maf'ulun bih, maf'ulun bih pertama, maf'ulun bih kedua. Dia perlu kepada dua maf'ulun bih. Sedangkan ayat ni hanya ada satu maf'ul je. Kan kalau kita tukar sini ya ni kepada ta, wala tahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim bil khitab, baca dengan ta. So annama numli lahum badal kepada alladhina kafaru, annama numli lahum. So annama numli lahum khairun li anfusihim, kan? Ini sudah sadda masaddal maf'ulain. Okey, kalau baca dengan ta wa fi qiraati hamzah fatattakhidu hadhihi al-qira'ah ala hadha al-wajh ma'a qiraati hamzah wa sa'ati takhrijuha. Mana takhrij dia? Sini. So i'rab dia pun banyaklah kalau yang hamzah punya. I'rab tu banyak. Salah satunya tahsabanna ni untuk nabi lah. Jangan kamu menyangka wahai Muhammad. La tahsabanna. So alladzina kafaru jadi maf'ul yang pertama. Yang kedua, annama numli lahum khairun li anfusihim. Yang ni tak jadi dengan i'rab kita tadi. Yang dia naknya ialah sani. Ni lah. I'rab dia banyak tadi kan. Salah satu tahsabanna annama numli lahum jadi badal kepada alladzina kafaru. So jadi kalau jadi badal jadi satu maf'ul je lah. So tahsabannya, kalau kita baca tahsabanna sini, ni tahsabanna, sini dah ada fa'il kan? So alladhi ni maf'ulun bih. Badal. Mubdal minhu. Annama numli lahu ni badal. So maknanya maf'ulun bih satu je lah. Jadi maf'ul bih yang satu itu mewakili dua maf'ul bih. So wa yahtamilu qawnu an wasilatiha wa yahtamilu qawnu an wasilatiha badalan minal kaf, kemudian dia jadi ni annama ni kan. Annama numlim tu jadi badal minal kaf sadda masaddal maf'ulain. Sadda masaddal maf'ulain. Sebab dia jadi badal kan. Tengok nombor 4. Panjang ni nombor 4 pun ni. Kharaja Ustaz Abu Hasan fasira annama numlilahu khairun li anfusihim jadi badal kepada allazi. Betul lah. Wa yakunu maf'ul tsani hazaf li dalalati kalam. Habis dah Syekh?